Nasi lemak ditambah timun enak dimakan bersama keluarga. Jari 10 kemas kususun, mohon bicara dan menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Salawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kesudahan. Terima kasih saudara penganjur majlis, doktor penuh berkarisma, rakan-rakan serta penonton yang sentiasa celik akal minda dan penerus wadah tonggak negara. Sidang hadirin yang dihormati, tajuk pidato saya, cukupkah usaha tanpa tawakal? Usaha sering diungkapkan apabila manusia mengambil tindakan bagi mendapatkan sesuatu yang mereka hajatkan. Hal ini menunjukkan seolah-olah usaha itulah yang mendatangkan hasil. Usaha dapat memenuhi keinginan diri, tetapi juga menewaskan dan melemahkan hati seandainya tidak tercapai sesuatu yang dihajati. Oleh hal demikian, tawakal sangat berperanan bagi mendidik hati supaya celik akal. Petikan daripada At-Ta'rifat As-Sayyid, iaitu Abu Sa'id Al-Kharas berkata, tawakal adalah percaya kepada Allah, bergantung kepadanya dan tenteram kepadanya dalam menerima segala ketentuan-tentuannya serta menghilangkan kegelisahan dari dalam hati terhadap perkara duniawi, rezeki dan semua urusan yang penentunya adalah Allah. Melalui tawakal, seseorang dapat mengatasi kekecewaan dan kemurungan, lalu terus bangkit kerana mempercayai dengan yakin bahawa Allah adalah tempat segala pergantungan. Sebagai warga Malaysia, kita seharusnya menghayati makna tawakal yang sebenarnya. Sesungguhnya, tawakal merupakan jalan utama bagi memperoleh kebahagiaan dan ketenangan. Bicara saya yang pertama, memahami makna tawakal yang utuh. Kita mulakan dengan makna tawakal. Ibn Al-Athir dalam Al-Nihayah fi Gharib Al-Hadith menyebut, tawakal bermaksud menyerahkan urusan kepada pihak lain atau menggantungkannya kepadanya. Hal ini disebabkan kerana kepercayaan penuh kepada yang diserah atau ketidakmampuan menangani sendiri. Ibn Rajab pula dalam Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam menyatakan bahawa hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah SWT dalam meraih maslahah dan menolak mudarat berhubung urusan dunia dan akhirat, menyerahkan semua urusan kepada Allah SWT serta mengukuhkan iman bahawa tidak ada yang memberi, menghalang, memudaratkan dan memberi manfaat kecuali Dia. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. At-Talaq ayat 3. Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Bada'i Al-Fawaid menjelaskan bahawa firman Allah sebentar tadi tidak dikatakan bahawa orang yang bertawakal akan dibalas dengan pahala sekian-sekian seperti balasan untuk amalan yang lain. Malah disebut balasan dari tawakal adalah Allah sendiri yang mencukupkannya. Jika seseorang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah jualah yang akan memberikan jalan keluar melalui langit dan bumi serta setiap makhluk di dalamnya yang Allah tundukkan. Allah SWT akan mencukupkan dan menolong orang yang bertawakal tersebut. Cuba kita bayangkan bagaimana dengan insan yang tidak mendapat gaji yang setimpal dengan apa yang diusahakannya sehingga penat lelahnya belum hilang, ditambah pula dengan bebanan yang lain. Dia bukan pemalas, bahkan melakukan banyak pekerjaan sampingan part-time. Jika difikirkan secara logik, tidak mudah untuknya berhenti kerja tetap tersebut kerana memikirkan kesan pandemik yang melanda. Maka bagaimanakah untuknya terus bertahan demi sesuatu nasib? Justru jika dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal tanpa meragui sedikit pun pergantungan kepada Allah, maka akan terzahirlah nikmat tawakal dan sabar sebagai suatu pendirian tetap bahawa jodoh, rezeki, ajal, maut sudah ditentukan sejak azali.
Tiadalah kekecewaan dan kebimbangan dan kesusahan sekiranya tiada diberikan sesuatu yang dihajatinya, kerana yang disimpan Allah itu adalah lebih baik bagi dirinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah jualah pemberi rezeki. Situasi seterusnya, cuba kita teliti masalah individu yang ingin bertawakal tanpa usaha, seolah-olah menginginkan hajat tercapai tanpa berusaha dan bersusah payah mendapatkannya. Contoh mudah, apabila tiba minggu peperiksaan, masih ada pelajar yang bertawakal tanpa sebarang usaha malah bermain video. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan, tawakal dalam Islam bukanlah suatu sikap eskapisme bagi orang-orang yang tidak mahu berusaha atau gagal usahanya, tetapi tawakal itu adalah tempat kembalinya segala usaha. Tawakal bukanlah menanti nasib sambil berpangku tangan, tetapi berusaha sekuat tenaga dan setelah itu baru berserah diri kepada Allah. Allah jualah yang akan nanti menentukan hasilnya. Justru usaha perlu tetap dilakukan. Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada seorang lelaki pemilik unta, "Aqilha wa tawakkal." Ikallah untamu, baru kamu bertawakal. Riwayat Al-Tirmizi dan Ibn Hibban. Hadirin hadirat sekalian, bicara saya yang kedua, hubungan tawakal dengan usaha. Penularan COVID-19 di negara kita dapat ditangani dengan baik sekiranya setiap individu bersama-sama memutuskan rantaian tersebut. Terdapat beberapa prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan yang harus dipatuhi agar usaha-usaha memutuskan rangkaian COVID-19 berjaya. Sebagai seorang Muslim, kita mesti berdoa dan bertawakal kepada Allah agar mengangkat wabak ini. Di samping kita masih lagi meneruskan norma baru seperti memakai penutup muka, menjaga jarak, kerap membasuh tangan, elakkan tempat sesak dan sempit dan duduk di rumah jika tiada urusan yang penting di luar. Statistik pesakit COVID-19 yang didaftarkan di bahagian ICU hospital memperlihatkan perjuangan mereka melawan wabak ini sangat meruntun jiwa. Justeru para barisan hadapan frontliners bertungkus lumus merawat pesakit walaupun vaksin dan ubat lain hanya mampu bertahan sehingga pesakit discharge. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita dinasihatkan kuarantinkan diri jika bergejala seperti demam, batuk dan sebagainya sebagai langkah persediaan pencegahan daripada dijangkiti COVID-19. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Lantaran itu, tawakallah kepadanya agar diberikan kesihatan yang baik, khususnya mendepani pandemik ini. Kita juga disarankan mengamalkan makanan suplemen seperti vitamin C, hawa sauda, minyak ikan dan zaitun sebagai salah satu usaha meningkatkan imunisasi badan. Hadirin hadirat sekalian, pandemik ini semakin berlarutan menyebabkan ekonomi turut terjejas. Ramai pekerja yang terkesan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terutama peniaga industri kecil sekatan jalan raya turut diperketatkan. Waktu operasi bagi sesebuah industri yang berkepentingan dihadkan dan kaki tangan dikurangkan. Walau bagaimanapun, kita masih mampu mengadaptasi saranan bekerja dari rumah, work from home. Peniaga online mampu menjalankan perniagaan seperti biasa dari kediaman masing-masing. Mereka diberikan kekuatan untuk terus berusaha mencari mata pencarian bagi menyara kehidupan. Hal ini lebih baik daripada menganggur. Yakin dan tawakallah kepada Allah, seperti mana diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa taruhu batanan." Seandainya kamu semua benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kamu rezeki seperti mana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali petang harinya dalam keadaan kenyang. Riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dalam menjelaskan maksud ini, Imam Al-Munawi berkata, tawakal hendaklah dengan melakukan pelbagai usaha yang akan membawa kepada hasil yang diingini. Hal ini kerana burung pun memperoleh rezeki dengan berusaha. Justru hal ini memberi petunjuk kepada kita untuk berusaha mencari rezeki. Nukilan Tuhfa Al-Ahwazi Bisyarah Jami' Al-Tirmizi. Hadis ini memperihalkan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahawa tawakal yang sebenarnya bukanlah bererti bermalas-malasan dan enggan melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki. Sebaliknya, tawakal yang benar hendaklah dengan melakukan pelbagai jenis usaha dan cara yang dihalalkan untuk memperoleh rezeki. Imam Al-Suyuti menukilkan bahawa Imam Al-Bahaqi
Cuba kita teladani kejayaan bersejarah calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 di Malaysia terbukti. Mereka telah berusaha mendepani penundaan sebanyak 3 kali dalam sejarah. Mereka tetap berjuang walaupun pandemik COVID-19 melanda, bahkan menyukarkan perlimbatan pembelajaran mereka secara bersemuka. Pengajaran dan pembelajaran di rumah seolah-olah membuka peluang baru untuk mereka untuk terus gigih belajar walaupun berada di kediaman masing-masing, sekaligus mampu membahagikan masa bersama keluarga tersayang. Nah, sewajarnya kita bersyukur dan bertawakal agar diberi kefahaman dan pembelajaran secara atas talian, kerana teknologi yang kian canggih inilah dapat kita hadir ke kelas online dan mengakses pelbagai maklumat yang disajikan di dalam dunia maya. Justru akan tercapailah kemajuan dalam pendidikan negara dan membentuk generasi pakar IT. Inilah usaha dan tawakal yang harus kita seiring bagi melahirkan masyarakat yang celik akal dan bertawakal. Kesimpulannya, usaha dan tawakal itu membimbing kita menjadi insan yang senantiasa mengharapkan pergantungan Allah semata-mata. Usaha tanpa tawakal adalah kesombongan. Tawakal tanpa usaha adalah kesia-siaan. Cukupkah usaha tanpa tawakal? Kita adalah ciptaan Allah yang lemah dan perlunya kepada pergantungan Allah sesudah kita berusaha. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman yang baik dalam agama Islam yang kita cintai ini mengikut petunjuk Nabi SAW. Kita tutup perbincangan ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna iza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikannya sebagai kemudahan, dan Engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar itu jika Engkau kehendaki dengan kemudahan. Amin. Usaha lebih tidak mengapa, usaha dilupa, tawakal senantiasa. Tawakal haruslah seiring usaha, hanya kepadanya Allah yang Maha Esa. Akhir kata, setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya. Izinkan saya menyampaikan pantun terakhir. Subuh hari mencari nafkah, pergi ke pasar mencari jenahah. Yang bertemu pasti berpisah, salam terakhir hanya penjara. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.